Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan fiqhus sirah pada muka surat 1 2 3 poin yang ke-8, yang mana kesimpulan yang ke-8 ini masih lagi berkait dengan bad'ul wahyi, permulaan wahyu, yang mana dalam perbincangan di bawah tajuk bad'ul wahyi dikemukakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu pada muka surat 117 itu. Jadi kita bincang berdasarkan kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu juga berkenaan dengan sejarah kenabian selepas daripada itulah. Sejarah kenabian pun ada disebut secara ringkas saja. Baik, pada muka surat 1 2 3 poin yang ke-8 situ poin yang ke-8 itu, akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik adalah merupakan faktor untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak melakukan kebaikan, maka kesudahannya akan berakhir pada kebaikan dan akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun perkara itu di muka dunia ni dia tidak mutlak begitu. Kadang-kadang orang yang baik pun zahirnya nampak dia berada dalam keadaan yang tidak baik dari sudut ujian Allah itulah. Orang juh pun kadang-kadang Allah uji dengan berat, sehingga kadang-kadang kita rasa pelik lah. Sebab Nabi-Nabi sendiri dulu kena bunuh pun ada, kena gergaji kepala pun ada, macam-macam berlaku. Jadi kalau kita mengambil kira kenyataan yang ke-8 ini, dia lebih bersifat husnul khatimah, lebih ke arah itu. Sebab kalau kira zahir Nabi teruk kena, tak ada orang baik lebih daripada Nabi. Tapi dari segi ujian, tribulasi, kita kata ujian Allah sebagai da'i yang nombor 1 tu, penggerak tauhid yang nombor 1, Nabi lah paling teruk kena uji, sehingga hampir dibunuh Nabi di zaman Makkiyah itu. Jadi yang dimaksudkan dengan kenyataan yang ke-8 ini, dia lebih merujuk kepada husnul khatimah itu. Dia lebih merujuk begitu. Sebab kesimpulan yang dibuat di sini adalah berkait dengan kenyataan Aisyah, kenyataan Khadijah itu. Cuba tengok muka surat sebelah itu. Itulah sebabnya Khadijah radhiyallahu anha berkata, bila Nabi cerita kepada dia, patut Nabi pun sebut dia bimbang atas keselamatan diri dia, setelah dia dipeluk sehingga 3 kali di Gua Hira, pada peringkat permulaan Jibril menyampaikan wahyu. Hak sebelum tu hak Nabi mimpi ru'ya sadiqah, hak tu dia panggil irhasat, mana perkara-perkara yang berlaku sebelum Nabi pergi, kita kata bersembunyi ataupun pergi menyendiri di Gua Hira, itu adalah berlaku perkara-perkara yang pelik, misal mimpi Nabi. Hal tu dia panggil irhasat mengikut ulama. Irhasat ni dia semacam perkara-perkara pelik lah. Kalau selepas zaman Nabi jadi Nabi, selepas zaman nubuah dia panggil mukjizat. Kalau sebelum itu perkara-perkara ganjil berlaku pada Nabi disebut irhasat. Jadi kata Khadijah radhiyallahu anha, sekali-kali Allah tidak akan menghina engkau, mengapa-ngapakan engkau dengan perkara yang buruk. Jadi Khadijah tu bersumpahnya demi menenangkan Nabi dan menjelaskan alasannya, iaitu kerana Nabi ini seseorang yang melakukan banyak perkara kebaikan. Dan kebaikan, contoh kebaikan yang disebut oleh Khadijah dalam hadis ini, misalnya Nabi ni dia tidak suka balah, tak silah balah masa muka, tak sih. Dia suka menyambung silaturahim. Sama lebih-lebih lagi
di kalangan kaum kerabat itu. Kalau dengan keluarga dia jaga sungguh hubungan itu. Itu sifat Nabi. Begitulah juga Nabi membantu orang yang lemah, memberi sumbangan kepada orang miskin dan memuliakan tetamu. Mana kalau kita tengok dalam hadis ada disebut kalau orang tak ada kerja, Nabi pergi recommend, pergi jumpa orang itu labui kerja kepada dia. Itu kebaikan Nabi. Dia sendiri nak beri pekerjaan kepada orang tak boleh, sebab Nabi sendiri pun keadaan dia macam mana seperti yang kita malam. Tapi dia menjadi orang tengah pemudah cara lah. Dia pergi jumpa orang-orang yang kita kata orang-orang kaya, dia berunding supaya diberikan pekerjaan kepada orang yang tidak ada kerja. Itu sumbangan Nabi kepada masyarakat. Tak kira orang baik gini, lepas tu dia memuliakan tetamu. Tak kira orang baik gini, Tuhan nak aniaya dia, tak mungkin. Lepas tu bagaimana tu dengan ujian Allah yang begitu berat kepada Nabi tu? Kalau kita kata dalam peperangan itu biasa, dia tidak berperang. Bukan dalam peperangan. Rumah Nabi di Loma najis misalnya, contoh di Mekah ni, di bahagian pintu hadapan dia letak sampah sarak. Tu ujian itu. Tu lain. Sebab tu anak kata hak ni lebih merujuk kepada kehidupan seseorang itu. Kalau dia tu baik dalam konteks agama, insya-Allah dia tidak su'ul khatimah. Patut dia dikenakan ujian apa tu, seperti mana Waraqah sebut, itu mihnah dalam perjuangan. Dia kena sedar lebih awal. Dia ada tajuk khusus, dia ada poin khusus depan yang itu tu. Takut kita confuse pula. Macam mana? Kenapa Allah biarkan sehingga Nabi susah, sehingga takut, tak lena tidur pada Nabi kan? Dalam sejarah di Mekah itu takut diceroboh, takut diapa-apakan oleh puak Quraisy, kerana Quraisy pada waktu itu kuasa yang memerintah di Mekah itu. Itu lain, bukan jadi maksudnya itu. Baik, seterusnya poin yang ke-9, boleh memuji seseorang atas sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk tujuan kemaslahatan, dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut, kalau kamu melihat tukang pemuji, orang yang suka puji orang, maka taburkanlah debu pada mukanya. Sebenarnya hadis Nabi ini dimaksudkan memuji dalam keadaan kebatilan. Orang buat batil dia puji, atau sesuatu yang boleh menyebabkan kepada kebatilan. Dia ni kalau dalam syarah hadis dia sebut banyak lagi. Misalnya puji seseorang yang tidak patut dipuji. Orang itu sebenarnya sumbangan dia tidak besar, tapi dia puji dengan tidak ikhlas lah. Puji itu tidak ikhlas. Ataupun puji kepada orang yang tak sepatut dipuji. Jadi puji itu puji yang tidak ikhlas. Orang lagu ni yang dimaksud oleh Nabi, kamu taburlah debu pada muka dia. Jadi maknanya kalau kita puji dengan cara yang betul, dengan maksud untuk menghargai kebaikan dia, perkara itu boleh jadi motivasi kepada dia, boleh jadi penyebab untuk dia aktif lagi dalam hal-hal yang berkait dengan kebajikan. Baik, Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini komentar Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, dia kata Imam Muslim menyebutkan dalam masalah puji ni hadis-hadis yang melarang puji. Kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, Imam Muslim lebih banyak mengemukakan hadis yang menunjukkan Nabi larang memuji seseorang. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang panggil hadis muttafaq alaih. Kalau hadis Muslim saja, hak Imam Bukhari tidak riwayat, hak Muslim saja, dia banyak sebut hadis-hadis larangan memuji seseorang. Tapi kalau hadis itu hadis yang diriwayat bersama oleh Bukhari dan Muslim, hak kita sebut muttafaq alaih. Itulah kalau Ustaz Anis mengajar al-lu'lu' wal marjan tu kan. Tu hadis-hadis muttafaq alaih. Tu banyak tu. Tidaklah banyak sangat, tapi boleh kumpul sekitar. Banyak yang memuji di hadapan orang yang dipuji. Banyak hadis-hadis yang dikemukakan atau yang diriwayatkan bersama oleh Bukhari Muslim. Banyak pula hadis-hadis yang memuji, boleh memuji orang yang baik. Jadi bagaimana tu? Para ulama berpendapat, cara kita nak mengkompromikan hadis-hadis, takut nampak bertentangan. Macam mana Muslim kalau hadis dia riwayat sore-sore dia tidak melibatkan Bukhari, nampaknya hadis-hadis yang menunjukkan larangan memuji.
Tapi kalau hadis dia riwayat bersama, maknanya Imam Bukhari pun ada juga riwayat hadis tu, dia pun ada juga, boleh pula puji, bahkan dibenarkan puji, bahkan dianggap molek, bahkan Nabi suruh kita puji. Dalam ada Abu Mufrad pun ada riwayat Bukhari, molek kita puji sebagai menghargai. Kalau boleh biar dia dengar, tak apa pujian kita. Kadang-kadang bagi setengah orang, bila dia dengar orang puji dia buat baik, dia jadi ada kemaslahatan di sebalik itu, dia lebih aktif lagi untuk buat baik. Ada setengah orang gitu. Tapi ada setengah orang kalau puji jadi tak molek, jadi napung, ada juga setengah orang gitu. Kalau saya napung itu tak boleh, itu maksud kebaikan tu. Itu komentar yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Misalnya di sini dia sebut lagi. Jadi cara kita nak kompromi hadis ni maksudnya beginilah. Larangan memuji, hadis-hadis yang menunjukkan larangan memuji, boleh diartikan pujian itu berlebihan. Tak sepatut puji sampai ke tahap itu. Tiba-tiba dia puji sampai ke tahap itu. Itu tak benar lah. Nabi tak benar puji sampai tahap itu. Mana puji pun biar berpada-pada. Atau menambah pujian dari yang sepatutnya. Sepatutnya puji setakat ni, dia puji lebih. Jadi orang kita pun kadang-kadang kita lebih ni dia ni puji orang ni. Kalau sampai tahap tu tak boleh lah. Atau bagi orang yang ditakuti timbul perasaan ujub apabila dipuji, dia jadi bangga diri dia. Dia rasa orang lain kurang, dia timbul perasaan itu pula, ujub. Ujub ni sifat mazmumah. Ataupun mana-mana kita kata implikasi yang buruklah hasil pada pujian, itu tak boleh. Itu tak molek tu. Adapun bagi yang jauh dari sifat itu, mana orang yang kalau dipuji tidak wujud sifat-sifat negatif seperti tadi, kerana orang itu misalnya memiliki ketakwaan yang tinggi. Misalnya sahabat puji Nabi depan-depan. Tu Nabi tak mahu pula. Nabi kata jangan puji, tak molek. Nabi tak kata gitu. Dan kerana akalnya matang dan pengetahuannya tinggi, maka tidak ada larangan untuk memuji di hadapan orang seperti ini, selama mana tidak mengada-ngada dalam pujian itu. Jadi boleh lah. Setengah orang ini bila orang puji dia kata astagfirullah dalam hati dia misalnya, na'udzubillah, minta berlindunglah daripada perkara buruk, sebab pujian ni dia ada keburukan juga. Kalau seorang lagu tu tak apa kita puji. Ataupun ada bila orang puji dia, dia kata orang tak tahu ya, dia kata orang nampak lebih, orang tak nampak aku, dia tu orang puji tu. Kadang-kadang dia nak jaga hati dia, dia kata gitu pada diri dia sendiri. Macam-macam lah keadaan manusia. Apalagi apabila hal tersebut dilakukan justru kemaslahatan semakin bertambah, seperti semakin giat dalam kebaikan dan semakin bertambah kebaikan itu. Atau boleh dengan pujian itu dia menjadi lebih komitmen lagi dalam kerja dia, dan menjadi orang panggil semangat tinggilah. Timbul pula kita kata menjadi sebab bagi orang lain pun jadi termotivasi juga orang lain itu. Kesal dia tu. Atau orang lain juga jadi lebih komitmen dalam kerja dan sebagainya. Maka hukumnya itu dikira boleh, itu dikira mustahab sunat puji. Tu. Misalnya seseorang bila diberi penghargaan, orang lain pun jadi semangat juga dengan sebab tu. Sebab tu maknanya orang yang hendak memuji orang lain, dia kena fikir perkara-perkara itu. Apakah dengan pujian ini natijahnya baik atau buruk? Dia kena fikir. Sebab ada juga puji tu dia jenis mengampu dia kok. Kalau dulu kan ada istilah dipanggil ulama asas, ampusana ampusini tu. Ulama asas dia panggil. Dululah satu ketika dulu. Ana pun tak kerti juga istilah tu. Tu baru jumpa lagi tak ada tu. Ni tadi. Ada setengah orang dia puji tu kerana dia nak sesuatu. Nak projek misalnya dah. Tu tadi. Tu haram. Itulah Nabi suruh sembuhkan tanah tu. Molek ngerti wui, kau tak ada tanah telur tak apa. Jenis orang lagu ni biar dia beringat. Apa tu? Tak boleh lagu tu. Orang Islam tidak ada sifat nifak gitu. Orang Islam tak boleh ada sifat nifak gitu. Kita nak puji biar ikhlas, biar munasabah nak puji. Dan kalau kita rasa kalau kita puji dia menyebabkan jadi dia fitnah, jangan puji. Bahkan sebab itulah Nabi SAW lebih kepada meminta doa bila orang barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkati awak. Tu hak moleknya. Kata gitu. Bila sebut bunyi nama Allah ke orang tu beringatlah. Misalnya orang tu cemerlang dalam kerja dia dapat penghargaan, kita kata barakallahu fiik. Bunyi Allah tu dia usin dah tu.
Beringat dah dia tu. Bunyi kalimah Allah tu dia memberi tazkirah yang besar. Itu kita melihat bagaimana para pemilik idea dan pemikiran yang sama. Maksudnya begini, sebab anak ni pun anak tak faham molek juga, cuma Arabnya gini, ni ada buat anak buat teks Arab dia. Kalau Arab ni lebih jelas lah, maksud dia begini. Kalau kita nak terjemuh di sini, ashabul Arab, mana orang cerdik pandai, kadang-kadang mereka saling memuji sesama mereka di atas hasil kerja mereka tu. Itu maksud dia nya. Kadang-kadang orang-orang yang cerdik pandai ni kan dia puji bagus sahabat kita ni. Mana orang hebat-hebat tu dia saling puji. Puji dia tu lebih kepada memberi motivasi. Misalnya dia buat kenyataan, contohnya sebagai contoh, orang puji Dr. Yusuf Zaki Yaakob misalnya masa dia hidup lagi, sebut tu kadang-kadang sebut dalam majalah, koran-koran tu, maknanya dalam kita kata akhbar-akhbar, puji dia. Tu tak apa tu, molek tu. Atau di media informasi dan lainnya. Oleh kerana itu, kenapa seseorang Muslim ragu-ragu dalam memberikan dorongan kepada saudaranya agar semangatnya semakin terpacu, iaitu dengan cara memuji kelebihannya agar semakin berpacu dalam bekerja, berinovasi dan berkarya, dan supaya yang lain menjadi termotivasi dengan mengikuti jejak langkah kebaikan orang itu. Maksudnya begini, kadang-kadang orang yang cerdik pandai, golongan ashabul ara, pemilik idea ni, dia terjemah daripada kalimah ashabul ara. Jadi anak terjemahnya gini berdasar tu, anak terjemah begini: para tokoh dan pemikir-pemikir hebat saling memuji agar saling memuji sesama mereka dengan maksud sebagai menghargai hasil kerja dan jasa-jasa mereka yang telah mereka korbankan, yang telah mereka usahakan, dan perkara ini secara tidak langsung menjadi motivasi kepada orang-orang yang cuba mengikuti jejak langkah mereka tu. Sebab kalau kita perhati orang ashabul Allah, bila dia puji, dia sebut sebab apa dia puji. Biasanya begitu. Hebat dia ni. Sebagai contoh lah, kalau kita nak puji Dr. Yusuf Zaki misalnya, ni anak tanya sendiri dia, kata macam mana Datuk, kita rasa kagum dan kita sebagai pelajar-pelajar baru, kita sebut dia depan dia, macam mana Datuk hebat gini mo dari segi terjemah. Kita sebut Datuk je, bahasa dia Amboi ya. Dia kata Amboi dulu masa budak-budak tu memang minat dah bahagian terjemahan ni. Pada masa tu tak ada pun dia kata orang nak nilai terjemahan dia, tak apa dia buat. Bila dia belajar di Jami' Merba dulu, Jami' Merba tahu Jami' Merba di sekolah Mahatlan ni lah, dia ada pusat pengajian umum tu, siapa dia pun boleh pergi ngaji. Bila dia boleh bahasa Arab sikit, dia mula terjemuh. Dia terjemuh ketah kaja, tahu ketah kaja kan? Bila terjemuh habis, dia gulung-gulung je besar, dia letak dalam tin susu. Lepas tu dia letak dinding tin susu tu, setahu tu jadi kotak kaja ni tinggi, dia tu penuh dinding tu dengan karya dia, tak ada siapa pun semok. Dia tak tahulah pada waktu tu betul setahu mana, tapi minat tu. Dan seterusnya perkara tu dikembangkan berbelas tahun, berpuluh tahun, akhir sekali jadi hebat. Lepas tu dia belajar lah, pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir tu, orang sana kagum dah dia dalam riwayat hidup dia lah. Rupanya begitu cara dia. Makna dia ni konsisten lah dalam, dia tulis sama penuh, setiap hari dia tulis. Bila siapa perekat dia gulung siapa besar nombor dia boleh masuk dalam teh susu tu, dia letak di dinding rumah dulu kan, di dinding selapis dia boleh letak supaya kita susu kotak rokok tu lah. Setengah orang tu susu kotak rokok penuh dinding. Dia kata tak mati-mati lagi, banyak dah hisap rokok ni. Misalnya ada orang gitu ada juga jenis gitu pun. Ni dia susu teh susu tu dia tutup teh susu penuh dinding. Dalam tu dia bubuh karya dia dengan kertas kaja, dia tulis di kertas kaja. Kita kata itulah kata manusia ni, bila dia maksud dia baik, dia bersungguh tu hawi idea kepada dia. Jadi rupanya hak dia tengok hasil karya dia, hak dinding tu jadi timbul motivasi, semangat jadi tinggi. Mana dia dengan kerja dia tak ada orang puji pada waktu tu. Mungkin dia tidak timbul sebagai mutarjim hebat lagi pada waktu tu. Tu nak ayat contoh. Jadi biasanya orang yang puji orang cerdik, bila dia puji orang cerdik lah, dia akan sebut tu. Orang panggil tip-tip yang menyebabkan seorang itu boleh berjaya siapa tak tu. Hak tu pujian yang Nabi kehendaki. Pujian begitu dia boleh menjadi satu garis panduan kepada orang lain pula untuk berjaya. Ni kita puji seorang tu tak ada ayat apa. Nampak sangat pujian tu kerana kebendaan, kerana nak sesuatu duniawi. Tu tak boleh. Tu haram lah. Hak tu Nabi suruh pekong dengan debu atas muka tu.
Nabi benci pada orang yang berpura-pura tu. Di sini dalam konteks perbincangan kita ni, kalau kita perhatikan, maknanya pujian Khadijah itu kepada Nabi itu hakikat, bukan pujian buat-buat, tidak. Hak tu hak sebenar, orang tahu belaka. Kalau Khadijah tak sebut, orang tahu tu. Tu. Baik, poin yang ke-10 poin yang ke-10, perkataan Waraqah radhiyallahu anhu. Kenapa sebut radhi? Sebab dia ni ulama kata Islam. Sebab dia terima, dia memperakui. Bila dia memperakui Nabi sebagai Nabi, maknanya dia tu beriman dengan kenabian tu lah. Sehingga dia kata, kalaulah sepak masa ni dia buta dah ni, kalau dah lah dengan umur aku, ketika masyarakat halau engkau, aku akan pertahankan. Tu beriman tu. Maknanya dia sudah menerima nubuah Rasulullah itu, dia sudah terima. Jadi kata Waraqah radhiyallahu anhu, tidak ada Nabi yang tidak dimusuhi oleh kaum. Semua Nabi-Nabi dulu balas belaka dengan kaum dia. Dalam riwayat lain, Waraqah berkata, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa, wahai Muhammad, pasti mereka akan disakiti. Berdasarkan pada penjelasan di atas, suatu masalah penting yang kita kena faham, khususnya bagi seorang da'i, pendakwah kepada jalan Allah Ta'ala, dia kena ingat karakter dia ni sebagai da'i ini yang dia akan hadapi. Itu orang panggil persiapan minda. Persiapan minda kita biar ada dulu dalam kepala kita. Bila kita ambil tugas sebagai da'i ini, kena ada dalam kepala kita. Kita akan, mungkin dia ni tak lagi, mana orang kata atas muka semua, orang tanya tu, orang tu orang jelek tak boleh dah dakwah apa lah tu. Orang tunggih punggung, biar tunggih gi punggung dia. Ni lagu tu tak boleh, dia takut orang marah nak jadi pendak'i lagu. Mana lagu tu? Tak aja pun kena serai dari segi fizikal, cuma sekadar gitu saja. Kecil benar tu. Kadang-kadang setengah-setengah ulama dalam kitab dia kata, kalau kita dalam berdakwah tak pernah dimusuhi, dimarah, orang suka belaka, kena semok tu betul kalau kita pendakwah. Siapa ulama kata begitu? Seseorang itu hidup sentiasa terhampar kapet merah dalam berdakwah. Kamu berdakwah. Ada ulama sebut gitu. Sebab Nabi-Nabi tidak gitu. Para sahabat sebaik Sayyidina Abu Bakar tu orang dihina lagi. Sayyidina Uthman, hebat sungguh, Allah malu pada dia, kena bunuh. Jadi kalau kita kena ingat, kalau kita ni tak ada pernah orang marah dalam berdakwah, kena semok tu, ya Allah, aku berdakwah, aku ni dua ke dia sebenarnya. Kena cek semula. Sebab setengah orang, bila seorang ustaz tu dikecam, dia anggap ustaz tu tak betul. Ada setengah orang dia anggap gitu. Tu silap faham lah tu. Bila ustaz tu dipanggil oleh kita kata Jabatan Pertanian misalnya, Jabatan Pertanian panggil dia, buat apa awak buat begini misalnya. Dia kata orang tu tak betul tu, Ana pun tak payah juga. Mana Jabatan Pertanian yang tanya bemia tu Ana pun tak payah. Mana panggil misalnya, setengah hari dia anggap dia ustaz ni tak betul, ni buat apa, kena panggil semua nak hari Jumaat, tak panggil ni, panggil hari Jumaat. Setengah orang anggap ustaz ni tak betul. Ustaz ni selalu, ustaz ni kena tarik tauliah misalnya, mana ustaz ni tak betul. Tak, kadang-kadang hak tu betul tu. Sebab tu kita kena tengok apa dia kena marah tu, atas sebab apa. Kita kena tahu orang kita ni biasa gitu. Lepas tu kalau gitu buat benar, tengok Nabi, cuma tengok Nabi Isa, siapa lari Allah angkat ke langit, kalau tidak dia akan salib. Kalau lah Tuhan tak selamatkan dia, memang dia akan disalib. Nabi Musa. Sebab tu setengah ulama dia kata semua Nabi berhijrah. Berapa hijrah kalau tempat dia tu kondusif dah untuk dia? Makna dia telah menghadapi satu ancaman daripada kaum dia sendiri. Sebab tu hijrah. Nabi pun hijrah. Baraju habis geng, hijrah apa? Jadi kita kena faham tu. Sebab tu tak pelik lah, mana kalau seorang sebut benda betul, orang marah, itu perkara biasa. Kalau tak sanggup gitu, tak usah jadi pendakwah lah. Cuba tengok lagi di sini. Cubalah perhatikan perkataan dia. Tidak ada seorang pun. Maksud kata-kata Waraqah ini, seseorang da'i itu pasti menghadapi musuh dalam perjalanan dakwah dia. Mesti. Sementara musuh dan tantangan dalam dunia da'i adalah salah satu karakter dakwah. Karakter sebagai da'i ilallah. Itu karakter dia. Mesti dah gitu. Seperti mana Allah berfirman. Dia kemukakan di sini. Dr. Zaid ni kemukakan dua nas Al-Quran.
Misalnya ayat 31 surah Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh. Allah kata kami yang adakan musuh pada nabi itu. Kami adakan. Ja'alna, kami telah adakan bagi setiap nabi tu aduan. Aduan itu jadi maf'ul bih pada ja'alna tu. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi tu musuh dari orang-orang yang berdosa. Mujrimin tu mana orang yang melakukan jenayah, penjenayah ataupun orang-orang yang melakukan dosa. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Maksudnya apa? Maknanya seorang nabi tu bila orang lawan dia, orang tentang dia, orang tolak dia, dia tak usah diusing lah. Sebab tugas terima hidayah ini, tugas memberi hidayah ni bukan mu, Allah. Mu hanya jual ayat. Bila rakyat sampai satu tahap, cari orang lain pula. Sebab tu Nabi sanggup hijrah. Bila sudah tengok tanah di Mekah tak subur dah untuk dakwah pada waktu itu, dia pergi ke Madinah. Rupanya masyarakat Madinah pergi tu 85 buah rumah dah yang telah memeluk Islam. Terus terbentuk kerajaan Islam, terus terbentuk, tidak tunggu beberapa tahun, tidak. Dan sebenarnya anda baca dalam beberapa buah buku, orang kafir terkejut, orang Mekah terkejut, macam mana pun Madinah buat kerja lagu ni. Rupanya dia tak sedar bahawa orang Madinah sudah buat perjumpaan beberapa kali sebelum hijrah. Dia panggil Aqabah. Mula-mula mari tak sampai 10 orang, mari kali keluar 72 orang. Nak ajak, nak pujuk Nabi, nak beri komitmen bahawa kita sanggup jaga Nabi di hadapan Pak Daun Nabi Abbas tu. Sanggup untuk segala, kami sanggup pertahankan Muhammad lebih daripada kami pertahankan anak dan isteri kami. Bukti dia sanggup keluar dalam peperangan sehingga Nabi puji orang Ansar telah menunaikan janji dia. Disebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Jadi orang kafir terkejut. Selepas tu dia menyesal pula. Kalau dalam syair-syair lepas pada tu kan, syair Arab, keluarga Bani Hashim yang tolak ajaran Nabi. Padahal kita kata Bani Hashim keluarga terdekat Nabi lah. Dia kata rugi kita. Kalau tidak, paling tidak kalau kita guna bahasa mana, kalau tidak sahur kita Mekah. Nampak apa kubur Nabi duduk Mekah, ni kubur Nabi duduk Madinah, tak ada pasal-pasal. Kisah bapak kita lah. Begitu juga anda baca kisah Imam Bukhari. Selepas tu kubur Imam Bukhari bukan ada di Bukhara, sebab Imam Bukhari dihalau daripada Bukhara. Jadi kubur tempat dia meninggal tu orang pergi ziarah. Sehingga masyarakat ada kata kalau kubur Imam Bukhari ada di Bukhara, orang akan pergi ziarah kampung kita. Tapi nak buat mana, kita tolak dia dulu. Bezanya kifakah ya. Dan adalah beberapa akidah juga berkenaan dengan Quran, macam-macam lah. Jadi akhirnya Imam Bukhari dihalau dari kampung halaman dia. Orang dia pun sedih juga. Mana orang hujung lepas pada tu lah. Orang-orang baik rugi kita. Jadi tokoh sebesar Imam Bukhari itu kubur dia tak ada kampung dia. Kenapa? Kerana orang kampung dia tidak hargai. Orang tak nampak mutiara tu. Duk nampak beza sikit-sikit. Tak nampak tu orang panggil kebesaran ilmu Imam Bukhari. Akhir sekali rahmat itu dapat pada kampung lain. Begitulah juga yang berlaku pada Nabi. Sebab itulah kadang-kadang Allah hukum masyarakat yang gagal menghargai nikmat itu boleh pada orang lain. Baik, seterusnya dalil yang kedua, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Lebih kurang laras bahasa dia tu, iaitu syaitan dari jenis manusia. Syaitan tapi dari jenis manusia, dan juga dari jenis jin. Mana orang-orang yang telah dipengaruhi oleh syaitan, dia tu manusia tapi dia mengambil tugas seperti syaitan sebab dia telah dipengaruhi oleh syaitan. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Zukhrufal qaul ni kata-kata yang menarik perhatian. Jikalau Tuhanmu mengkehendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Tapi Allah izin, Allah biarkan. Allah tak reda perbuatan, tapi Allah biarkan syaitan itu berjaya menguasai manusia tertentu, dan manusia inilah berperanan sebagai syaitan di kalangan masyarakat manusia. Allah tidak reda, tapi Allah izinkan sebagai ujian.
Kita kata berapa ya Allah tak sekat awal-awal. Kita tahu. Dak Allah nak uji. Oh, kalau Allah sekat awal-awal tak, orang nak buat jahat tak boleh buat jahat. Oh, tak ada lah orang panggil jihad tu. Tak ada lah orang panggil mujahadah dari pihak dai tu. Dah bila orang nak kenakan sesuatu yang buruk, Tuhan sekat lalu. Oh, kalau lagu tu dia tak praktikal lah pula dakwah ni. Dia kena ada tu pertemuan, pertentangan kena ada. Allah buat dengan sengaja. Ni dalam istilah ulama dia panggil sunnatullah lah. Pelik ke kalau kita orang marah kita dengan sebab kita tidak sebut, kita sebut ya betul orang marah? Pelik ke? Tak pelik. Hak peliknya orang tak marah. Tak cakap sebut betul. Tak ada orang marah. Pelik juga. Ya kau orang depan kita ni. Ataupun ya kau kita ni pendakwah. Kena saya mau balik. Sebab setengah ana jumpa dah ni bagi lagu ni. Apa kat ustaz dia duk sebut orang marah ni. Ana kata mana tahu orang marah, ana sebut betul. Lepas tu baru tahu orang marah. Dia ada jenis ustaz gitu. Dia ada jenis ustaz gitu. Dia kata jangan duk sebut kat orang marah. Ana kata masalahnya hak dia buat tu tak betul. Dia panggil ana ceramah, ana gila. Jadi masa ceramah tu kita sebutlah benda-benda hak sepatut kita sebut. Orang tak marah, ustaz ni sebut. Orang lain tak ada marah, tidak duk marah, tidak duk tanya. Masa waktu makan dia tanya, apa ustaz dia sebut gini? Dia kata, iyalah apanya. Kita pun buat apanya. Ya kan mana bertentang dengan masyarakat. Jadi hak mana hak betul? Bertentang itu satu hal, tak apa. Hak mana hak betul? Kadang-kadang orang lagu ni ke dia hidup dia macam pelik lah kita tengok. Oh, sebab itulah kita tengok dia. Betul ke dia ni berdakwah? Pelisih macam siapa mati pelisih hidup no? Jadi kita tengok pelik lah. Tak boleh lagu tu ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, dia kata ni ana ambil terjemahan ni berdasar pada Arab. Kita boleh kata gini, nabi dan pendakwah. Nabi tu suku, pendakwah tu suku. Walaupun nabi ni pendakwah juga. Maksud pendakwah ni mana orang mengambil tugas nabi tapi dia bukan nabi, itu maksudnya. Nabi dan pendakwah mesti memiliki sifat sabar dan penyayang, kerana mereka akan pasti berhadapan dengan rintangan, cobaan, tribulasi, ujian dan sebagainya. Tentangan daripada masyarakat mesti, tak dapat tidak. Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahullah berkata, ni contoh beberapa tokoh ketika menjelaskan poin ni. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman bin Qasim, siapa saja yang committed, yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Islam dan mengajak masyarakat kepada Islam, maka dia telah menanggung beban amanah yang tinggi dan telah meniti misi seorang rasul dalam berdakwah. Dan dia telah memasuki era pertarungan antara manusia dengan syahwat dan hawa nafsu dan keyakinan yang batil. Pada saat itu orang tersebut pasti menghadapi rintangan. Oleh kerana itu hendaklah dia selalu bersabar dan berupaya untuk mendapat pertolongan Allah. Kalau kita perhatikan dari realiti kehidupan, kalau di Kelantan lah, anak tak sebut nama lah. Kalau nak tahu tanya anak lepas ni, malah sebut. Anak rasa kalau tak sebut tu lebih ada masalah. Kita tengok dia ni seorang watak yang paling lembut lah. Pun ditarik tauliah. Ditarik tauliah. Lembut benar kita tengok. Kita tak aja selembut, tak aja selembut tu. Tak ingat bila mana kita selembut tu lah. Daripada muda lagi anak kenal dia. Kita pun pernah juga belajar dengan dia. Memang lembut, kita kata lembut sungguh, kita kata pun orang marah juga. Sebab apa dia? Sebab orang tengok sikap dia tu, dia tegas dalam lembut tu. Bahasa dia guna tak pernah guna bahasa kasar. Kita ada juga kalimah tolol jari-jari sekali ya dari sekolah tu. Lepas tu lain tu kecil, huruf besar sekali ya. Dia ni tak aja pun kena tarik tauliah. Kena tarik tauliah. Siapa dia tu rahsia lah. Teka-teki, fikir sendiri. Nak ayat juga tak nak mikir kadang-kadang kata rugi juga kita. Kadang-kadang ialah kita tak molek kita guna kalimah-kalimah kesak tu. Tapi kadang-kadang setengah orang tu kalau tak guna tu dia tak faham. Guna jari-jari. Jangan guna acak sangat. Tak molek juga. Tapi kok mana orang tahu tu pun. Lepas tu nak macam mana? Tapi dia tetap dia tak ugah pun. Dia teruskan dengan cara dakwah dia tu. Tu realiti yang kita tengok. Gak tak ada Nabi ni semua guna bahasa menarik. Semua Nabi ni berakhlak. Kalau kita tengok tidak Nabi pun kita kata Allah baguslah akhlak. Tu pun kena tarik tahu dia.
Gak Nabi bukan sekadar tarik takwil lah tauliah. Nabi tidak pernah diberi tauliah. Nabi SAW tidak pernah diberi kebenaran. Kena fikir tu perkara gitu. Janganlah kita sampai terperingkat tak sebut perkara benar kerana kepentingan duniawi. Jangan wisapa tak tu. Sebab kalau Tuhan tanya nak ayat mana saya sebut. Sebab ada yang sebut cara umum ni, kalau dia dengar ni dia kejut, dia kata Ustaz Din kata kat aku dah ni biarlah biar dengar, anak tak sebut nama. Ni anak kecek telefon dengan dia. Dia kata Ustaz dia sebut lah benda ni. Kata anak tak boleh sebut. Kata apa tak boleh sebut tu, kecek molek terang molek tu. Apa tak boleh sebut? Allah dia kata payah kecek dengan mu. Dia sayang ni kok payah kecek dengan mu dia tu. Dia kata munggu aku ni pergi jawab teh. Aku kata pergi jawab teh lah paling masing mulutnya bagi masyarakat. Dia kata tak boleh lah sebab bos dia tak suka. Lepas tu nak jawab gitu ke depan tu saya tak sebut ni sebab bos saya tak suka. Bos mu tu lagu mana? Tak tahu saya tu. Dia kata yang tak sebut lah, anak tak boleh sebut. Dia kata tak sebut rakyat, memang aku sebut nama. Demu tu masalah. Ada jenis orang lagu tu. Dia ni pergi jawab teh, saya nak jawab. Sebab tu kita kecek gitu tu muka saya tak kecek anak hantar, tak nak tak kecek gitu sama saya ni. Tapi kat dia ni bagus dia ni. Kadang-kadang dia juga beri maklumat, tapi dia tak berani nak kecek. Tapi anda mari mikir bagus juga kita boleh dapat maklumat noh. Tapi dia ni anda tengok nakut belajar ni. Lepas tu dia kata lagi, kalau aku kena lucu ke jawatan, aku tak boleh mengajar pemu dia tu. Nah, ya aku dia tu. Dia sebut anak dia apa orang masa tu. Dia sebab gitu. Orang kata tenang aku apa mu ni kata dok. Kita saja kita cuma nak sebut ke dia kata, "Lepas tu nak jawab mana kalau Tuhan tanya." Kita ni hak duk sebut benda tu gini pun takut tak lepas lagi. Takut ada lagi sepatutnya kita sebut tak sampai tahap yang dikenaki dengan kemampuan kita. Sebab kemampuan manusia ni berbeza-beza. Kalau kemampuan kita menyebut kebenaran sampai tahap ni, tiba-tiba kita buat tak sampai situ, Tuhan akan tanya tu. Kalau orang lebih besar lagi ilmu daripada kita, dia tak buat, Allah akan tanya dengan kadar sesuai dengan dia. Jadi Allah Maha tahu orang ni sampai tahap mana hak sepatut dia kena sebut kebenaran. Dia tak sebut, itulah dia jadi isu di mahkamah tu. Tak dia dengan jawab tiada, tiba-tiba dia diam ke saja, takut orang marah. Ayah rasa berat juga tu saya tu. Kita ni perlu bimbang lagi. Takut tak lepas lagi. Okey, cuba tengok lagi di sini. Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah. Syekh Abdul Hamid, anak tak sempat nak rujuk bagi data dia. Nanti boleh semulalah. Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah tak kala menafsirkan firman Allah, baik. Dia kata mana? Makna dia tafsir firman Allah, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, dia terjemah sini menyapa mereka. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kesan. Mereka ni siapa? Para nabi, para pendakwah. Jadi anak terjemah gini, khatabah ni maknanya orang kafir respon, orang jahil respon terhadap para nabi dengan respon yang tidak baik. Makna dia jawab balas terhadap dakwah nabi dengan cercaan, dengan kata-kata nista kita kata. Tapi qalu, para nabi tetap kata dengan bahasa yang salama. Tidak duk jawab. Misalnya bila orang kafir kata mu ni gila ni, mu ni pemecah belah masyarakat, nabi tak jawab mu lah, sebenarnya bukan aku. Nabi tak kata gitu. Nabi tak kata gitu. Nabi kata tidak. Dia kata saya sebut yang benar saja. Bahasa dia tetap bersifat salam. Itu maksud ayat ini. Baik, apa yang dihurai oleh Syekh Abdul Rahman Badis ini, dia kata kata yang digunakan sebagai ta'liq kata syarat idzan, dia gini, kalau ngaji bahasa Arab bila kata idzan ni dia ada jawab. Idzan ni dia panggil jawab, apa ni, syarat. Dan apabila qalu tu dia panggil jawab. Kalau dalam bahasa Melayu kita, misalnya ayah kita kata ginilah, mana kalau abang boleh keputusan cemerlang, ayah akan beli basikal, contoh. Maknanya beli basikal tu jawab kepada kalau cemerlang. Jadi kalau tak cemerlang, jawab dia tak beli. Hak ni pun apabila
apabila orang kafir memberi respon yang buruk terhadap para nabi, qalu, maka mereka tetap berkata dengan kata-kata yang baik. Itu maksudnya. Jadi dia kata cuma dia nak sebutnya, ni orang panggil kalimah idza ni. Boleh jadi kalau pengajian bahasa Arab peringkat biasa gini dia tak sebut ni. Ni peringkat tinggi dia ada sebut. Apa dia? Kalimah idza yang memberi erti syarat, ini menunjukkan bahawa setiap orang jahil yang menghadapinya dengan keburukan adalah perkara yang pasti. Maknanya wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang jahil menghadapi para nabi dengan kata-kata yang nista, kata-kata keji, dari sudut bahasa Arab itu bermaksud bila dilta idza dan ada pula qalu sebagai jawab, ini bermaksud bahawa ini perkara yang pasti berlaku. Tu dari segi bahasa lah, dia sebut dari segi bahasa. Memang kapan ada ahli ilmu yang lepas dari gangguan orang jahil? Maksudnya begini, kapan tu makna bila? Ada ke tidak orang berdakwah ni orang tak marah dia? Tak ada, mesti kena marah. Jadi kalau isu tu besar, marah tu besar lah. Kalau isu tu kecil, marah tu kecil. Nak tengok keadaan. Pelik, kadang-kadang benda pelik lah. Ana pernah, ni kejuan, Ana kata teruk sungguh. Ana pernah sebut gini, Ana kata pergi ziarah kubur ni dia ada disiplin dia. Kita pun sebutlah hadis-hadis tentang ziarah kubur. Bila ziarah kubur ni yang kita kena buat. Nabi tak benar gini, Nabi bahkan Nabi suruh begini. Kita sebutlah secara sunnah. Ana pun kemuka ana fotostat dalam satu keratan lah kitab dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat kalau kita pergi ziarah kubur kafir pun kita dapat kelebihan. Kelebihan dia ingat pada mati. Banyakkan sahabat Nabi bila pergi ke kubur ibu bapa dia yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, dia sedih. Timbul semangat jihad lebih besar lagi. Apa tu? Takut ada lagi anak-beranak hak tak mati, takut jadi gini juga. Makna semangat untuk dakwah keluarga jadi tinggi. Kemolek tu. Ada di kalangan hadirin dia tak boleh terima sebab bagi dia tak boleh pergi kubur kafir. Faham itu menyebabkan dia rasa pelik. Jika kita bawa tu pandangan tokoh dalam mazhab sini. Akhir sekali dia berhenti kerana kuliah kita. Anak klik neng mana. Tapi lepas tu sebulan lepas tu dia telefon. Sugi pula. Anak kata baru ni tak lesah lagi tu. Buat apa ya suruh saya buti? Oh, dia kata ada pok-pok kita ni dia tak faham. Ustaz sebut kata anak murid ni kalau dia tak faham dia kena tanya. Hak guru sebut tu kalau tak faham kena tanya. Anak pun kata ke dia, anak tak sengaja anak murid tolong. Kita tak tinggal sama tolong tu. Nah. Orang-orang lagi ni dia kena buih, dia kata buih. Dia kata pak, dia kata sebab dia pengurus itu Kelantan. Pengurus itu Kelantan dia kata anak tak ada faedah nak ngajar anak murid tolong lagi ni. Anak murid ni kalau dia tak faham dia kena tanya. Ni pecah tu guru anak murid. Tak tolong mana? Waktu yang kita kata tolong tu. Dia tak faham tok guru, dia pecah tok guru. Waktu tak grebe anak murid. Waktu anak kata anak murid tolong tu. Isu bukan isu besar pun. Dia sebut dalam mesej dia tu, kenyataan ustaz mengeliru ke pihak kami waktu anak gerai tu. Dah keliru tanya lah. Tu kan dia ada lagi kalimah tolong buat pada tu. Saya apa ni Husain Al-Atas dia kan ni popok bebalism. Popok bebalism. Orang jenis bebal. Tak faham, tanyalah. Tu kadang-kadang naik dia teori apa anak murid lagu ni. Kalau dulu Tok Guru anda sebut kalau di India dia katok atas kepala dengan piah. Masuk piah rapat di telinga ni. Anak murid jenis tolu lagu tu. Tok Guru kita cerita di India. Tapi kita tak boleh katok gitulah. Di India anak murid tolu dia katok gitu mari sini. Bau dia katok atas kepala. Masuk piah rapat di telinga. Anak murid betul mula. Lepas ni jangan buat gitu. Main anak murid jadi kena katak atas kepala gitu. Ni buat kena bahaya kena apalah tolong doa tak boleh lah gitu. Tak erti gitu monas. Kita dengan ilmu ni kena rendahkan diri kita. Dah tak payah tanya lah. Nak ayatnya manusia. Tahu tu gak cokok benda-benda lain, benda-benda gitu pun. Lepas tu lepas sebulan telefon pula anak tak pergi. Buat ke dia? Dia ingat kita nak ngajar ni pakai ambil kita pergi ngajar kita. Setengah orang tu ada 4 jam. Nada duduk tengok kau tak rujuk baru pergi ngajar setengah orang tu lah. Orang pertama kadang-kadang tak jumpa cari cuti. Ada maklumat tak jelas cuti. Dia ingat mudah-mudah nak ngajar ni. Bukan nak cerita ni ngajar ni. Cerita tak payah baca kitab pun nak cerita. Nak cerita tok guru dia kecil tu emas tu dah.
Bagi lagu tu hadiah-hadiah tak payah itu. Tak ada gamuk hadiah-hadiah. Lagu tu mengajar. Benda-benda lagu tu tak hidup mengaji. Tak hidup baca lah mana lagu tu. Ni mudah-mudah. Waktu berat orang kita cara. Sebab apa ramai je ni mendidik masyarakat lagu tu. Bila kita didik masyarakat lagu tu, jadi lagu tu lah pemikiran dia. Sebab orang awam ni terbentuk dengan pemikiran orang panggil pemimpin. Gak pemimpin agama ni ustaz, ulama. Duk ajar lagu tu pada masyarakat berat benar. Ana dengar internet lemu. Ada seorang tu mengajar. Tengok sobat besar lah. Dia kata ni, ingat ni nama ni orang besar saya nak sebut ni. Dia kata dia ni boleh jalan atas air. Gapo ngajar lagu tu? Cuba ya, gapo dia faedah boleh jalan atas air je ya? Patut kau dia nak pergi jalan dengan bini lah kan? Bini dia tak boleh jalan atas air. Dia kata pondong. Patut anak. Tak ada faedah tu. Tak ada faedah langsung. Patut hujan tak basah. Anak nak tanya popok kita, kalau ada tengok pemuda dia hujan tak basah, nak tu tak? Anak tak say tu, cakap basah. Allah hadir anak terlibat juga dulu. Kadang-kadang orang nak boleh ilmu lagu ni kadang 5 tahun berzikir saja. Kalau dia baca Quran banyak mana dah pahala tu. Kalau baca nak satu padahal tak ada seorang pun ulama kata siapa dia boleh terbang boleh tu jadi masuk surga kita. Tak ada seorang pun. Tak ada satu pun kenyataan. Hak nak masuk surga ni kena atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Kadang-kadang ditipu. Ada setengah di Kelantan kita dia kata Tok Guru dia hebat. Pak Dr. Basit tu lain hebat Tok Guru dia. Siapa bila dia mengajar kita tak faham tu hebat Tok Guru dia. Waktu Dr. Basit hebat Tok Guru dia, nilainya bila dia mengajar kita tak faham. Ada anak enggak kalau anak murid kelas ni lah. Tak tahu lah. Ada salah gitu anak sendiri. Kita nak pergi interview Tok Guru dia sebab kita ada nak buat research sikitlah berkenaan dengan Tok Guru ni. Tok Guru dia tak ada kebetulan itu. Kita pun interview anak murid dia. Boleh nyakit gitu. Kita kata Tok Guru ni apa keistimewaan Tok Guru Entan ni, kata boleh hantar cerita benda-benda yang kita boleh kongsi lah. Dia sebut Tok Guru dia ni, dia kata ada satu malam orang nak pergi curi rumah dia, tak boleh nak tobik, nampak sepalah laut. Tu kelebihan Tok Guru dia. Duduk kabur dinding, jangan nampak macam laut, tak boleh nak tobik. Dia kata hebat tu. Patut gitu lagi-lagi tanya lah. Dia kata Tok Guru dia ni pernah pergi semaya asar di masjid Mekah, patut kelip mayang ngorik, kuliah ngorik di rumah. Kita pun kita dah lepas. Kita kata lagi-lagi. Dia pun sebut banyak lah. Kata klip neng, mana dua orang saya klip neng, kata parut ni kata lagu ni. Parut kalau kelebihan lagu ni anak murid. Baik, kalau kita nak bincang lah, kalau lah anak murid tu tahap mikir lagu tu, bagi anak murid tu setelah terkena penyakit ta'assub peringkat tinggi, anak murid lagu ni dia akan terima semua Tok Guru dia ayat. Seolah Tok Guru dia kata-kata guru dia tu, kalau siapa tak tu cara dia nilai guru dia, sebenarnya kata-kata guru dia tu bagi anak murid lagu ni adalah wahyu dia tu. Bagi anak. Bahaya tu hati-hati. Bahaya. Bahaya tu. Lah kita dengar dalam internet tu kan. Tok Guru dia duduk Mekah. Dia ambil pulut durian ni. Klik nak makan Mekah. Ada tak? Dia ambil pulut durian ni, dia buat klik makan ngari. Dia duduk Mekah. Adalah orang nak makan pulut durian. Mana ada Mekah pulut durian. Dia lagi ambil rumah dia, kalau bini dia masak, dia ambil, dia lagi Mekah. Dalam masa dia makan ngari tu. Naik gapo tu, cepat ketemu. Tu benda-benda gitu hadirat bagi setengah hari dia kata ni lah orang panggil keramat. Jadi anda tidak nafikan kalau Allah bui pada Allah boleh buat lebih dari kita, tak sah dari sudut tu kita saatnya kalau lagu tu lah cara kita bawa dalam masyarakat nak ayat hebat seseorang, jadi lagu mana masyarakat ni? Tu kita bimbang. Sebab tu berhati-hati kadang-kadang orang-orang agama ni boleh dosa bagi-bagi lagu tu kena beringat. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi kata Syekh Abdul Hamid Badis, dia kata jadi hal ini merupakan bahawa sikap orang jahil yang menghadapinya dengan keburukan adalah perkara yang pasti. Maknanya orang yang alim yang menyampaikan kebenaran agama pasti dia akan berhadapan dengan orang jahil. Kalau orang alim yang ada kepentingan duniawi mungkin boleh berlaku juga, tak apalah tu. Memang bila
Kapan ada ahli? Ada ke tidak ahli ilmu ni tidak diganggu oleh orang, yang tidak dibenci oleh orang dalam proses menyampaikan kebenaran? Maknanya tak ada. Sebab apa? Sebab orang yang paling hebat, paling benar dalam penyampaian kebenaran Nabi. Nabi pun kena Quran dia ayat. Baik. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kerana seseorang da'i pasti akan dihadapkan pada rintangan, apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia ni terkenal dengan Syekh Utsaimin, nama dia Muhammad bin Salih. Dia juga kata, jadi setiap da'i pasti akan mendapat gangguan, tetapi dia kena sabarlah. Kalau dia tak mahu terima gangguan ni, tak payah jadi pendai lah, tak jadi pendakwah. Dia juga berkata, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin juga kata, berkait dengan firman Allah, fasbir li hukmi rabbik, Suratul Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik ni apa maksud? Sabarlah menghadapi ketentuan Tuhan engkau. Maknanya seseorang pendakwah ni, antara ketentuan Tuhan terhadap pendakwah ni, dia akan menghadapi bantahan, perlawanan, kutukan daripada masyarakat. Dia akan hadapi perkara. Fasbir, kena sabar. Kena sabar. Adalah isyarat. Ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, adalah isyarat bahawa setiap orang yang menegakkan Al-Quran ini, maka pasti akan mendapat rintangan yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Hal ini tidak bererti bahawa seorang Muslim harus, ini kata-kata orang lain lah, kata-kata penulis pula ni. Hal ini tidak bererti bahawa seseorang Muslim harus menghadapkan dirinya kepada masalah. Memang Nabi tak benar kita cari masalah, sengaja cari masalah, tak. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam kenyataan tokoh-tokoh ini, ialah seseorang pendakwah menyiapkan dirinya dan selalu bersabar kerana jalan dakwah yang mengajak kepada kebenaran, agama Allah yang benar. Begitulah sifat dan karakter dia, begitulah dia akan hadapi. Sebab tu di sini ana buat catatan di sini, sebab ini ana petik dalam internet dia punya ayat ni, bagaimana pandangan ulama. Antara yang disebutlah, sebenarnya ayat-ayat seperti ini lebih kepada memberi peringatan kepada pendakwah supaya mereka mempersiapkan fizikal dan mental mereka dalam menghadapi kerana dakwah. Walaupun kadang-kadang kita tidak, kalau di Malaysia kita tak pernah lagi kita dipukul kerana berdakwah, sekadar orang kutuk, orang caci, orang hina dalam internet, itu perkara yang terlalu kecil tu sebenarnya. Kecil benar tu. Sahabat Nabi dulu siapa mati lah. Walaupun tidak zaman perang di Mekah, siapa mati sahabat Nabi, keluarga Yasir misalnya. Anda tengok, kalau Bilal tu, kalau Sayyidina Abu Bakar tak beli dia, tak tebuh dia, mati Bilal tu. Dah 3 hari dah kena duduk, dia regakan di tengah panah pada pasir 3 hari. Siapa belakang dia ni tu sini, bahagian sini, bukan belakang ni satu halang sini, sebab tubuh belakang dia ni berada di atas pasir. Pasir ni batu halus lah. Lepas tu dia letak batu besar tengah panah, enggak panah Mekah, tidak seperti tempat kita. Ada dalam satu riwayat tu, sahabat nak tengok, tak silap anak saya Umar sendiri nak tengok tubuh dia. Saya nak bila buka tubuh dia, sahabat, setengah-setengah sahabat menangis, mengalirkan air mata. Dia rosak sebab kena bakar ni. Kesah tu tu saya nak bakar, merdeka ke dia, beli dan merdeka ke dia. Maknanya kalau tidak itu harus matilah keadaan tu, berkemungkinan besar, seperti mana keluarga Yasir. Setara tu. Baik, yang terakhir lah. Ni pun panjang, kena berhenti setakat tu lah dulu. Yang sebelah ni kita bincang semula lah. Kita bincang semula insyaAllah. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku luka oleh hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang mana? Tak ada. Mana masuk kelas